1, 2, action! Selamat datang ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, beliau merupakan alumni debat IPT dan kini bertugas sebagai guru MASM Bentong, yaitu Encik Abdul Rahim bin Abdul Razak. Seterusnya, beliau pernah dinobatkan sebagai Johan mengenai keindahan negeri Sabah. Tetapi untuk membawa hadirin sekalian, bagaimana cara untuk kita meletakkan sistem pendidikan di negeri kita di taraf yang tertinggi? Bagaimana kita boleh mewujudkan satu pendidikan dengan identiti sendiri? Sejabat Hasis Harun Kasturi membuat nahkoda acara. Panel juri Teguh Saksama, dir-dir terhormat penuh karisma, sidang dewan inteligensia. Memperdasar pendidikan di Sabah, demikianlah mautu bicara saya pada hari yang nirmala ini. Menyedar hakikat bahawa pendidikan di negeri kita tidak bergerak seimbang dengan negeri-negeri yang ada di tanah Melayu. Oleh itu, apakah alternatif yang boleh kita lakukan bagi memastikan pendidikan di bawah naungan Malaysia sekaligus membuka minda golongan yang celik tetapi buta matanya untuk melihat perkembangan sistem pendidikan. Semalam saya Sheila Hamzah. Pagi hari saya masih Sheila Hamzah. Malam ini saya anak jati Sabah. Terima kasih untuk radio acara. Kombinasi hakim yang aktif lagi bijaksana, seterusnya seantero dewan yang budiman. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tampilnya saya di sini bukan untuk menghadir sesi temu duga GPS Fantasia, tetapi berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan suara anak Sabah, suara akademik, suara mahasiswa. Hari ini, saudara-saudari sekalian, saya mengajak anda bersama untuk yakin dan percaya pendidikan pencetus pembangunan di Sabah. Saya teruskan dengan hujah saya yang pertama. Pendidikan kita dari mana ke mana? Kita sedang mohon. Pendidikan sebenarnya kita tuntut sepanjang hari. Bak kata Punjangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Ingin saya tanya pada kalian, adakah anda pernah melihat gajah di Thailand? Sekiranya tidak pernah, cuba bayangkan. Dahulunya, seekor gajah dilatih untuk mengangkat kayu bara. Dan sekarang, saudara-saudari sekalian, gajah itu mampu membuat persembahan di zoo negara. Secara perbandingan kita dapat lihat, individu itu perlu dilatih secara keseluruhannya agar ia mampu melahirkan peribadian yang serba boleh dan merangkumi berbagai aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang tidur, bangkit. Yang celik, bukalah minda. Yang suka, teruskanlah. Mari kita bersama-sama menelusuri wacana saya yang kedua. Wawasan 2020. Adakah Sabah masih berminat? Sidang hadirin sekalian, 5 tahun lagi saya berhasrat untuk berkahwin. Tetapi
Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, sudah tepat lagu bersama. Lagu yang saya dendangkan yaitu lagu kebanggaan kita yang menggambarkan negeri Sabah, dan saya, anak jati negeri Sabah, akan mempersembahkan kepada anda pada malam ini apakah kepasan yang akan saya bentangkan. Saudara dan saudari sekalian, saya anak jati negeri Sabah, anak yang tinggal di pedalaman, yang di luar jangkaan anda. Kesusahan hidup kami, kemajuan kami yang sememangnya kurang, tiada apa-apa. Kami hanya mampu melihat di seberang mereka adalah perwira pendidik, tapi kami ada apa? Aku bertanya-tanya di mana keadilan, tapi tidak apa. Aku hanya mampu melihat bersama bangsa-bangsa aku apa yang mereka ada itu. Jadi di sini aku telah nekat dengan sebulan niat. Aku akan membangkitkan pembangunan pendidikan di Sabah. Terima kasih pengurus majelis, Divisi Kehormatan, barisan hakim yang arif dan bijaksana, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Kebangkitan pembangunan pendidikan di Sabah. Tajuk ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kita mengenali dan kita untuk memacu kegembiraan negeri Sabah. Sebagai warga Sabah yang berasimilasi, marilah kita teliti akan 3 perkara yang juga terus diangkat dan dimartabatkan. Segala program rencana dilaksanakan dengan penuh hebat. Saya bagi anda beberapa nama yang perlu untuk kita semua teladani dan contohi. Saudari Nur Syafiqah Nurani berjaya dinobatkan sebagai pelajar perubatan terbaik di Moscow 2015. Saudara Juhas Nisha Ahmad, pelajar pemegang sarjana Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia, anak jati sempurna, berjaya mendapat 4 rata ketika bergradasi. Juga Bernard Chia berjaya menjual hasil jualan lukisannya sebanyak $12,000 Amerika. Juga anak jati negeri Sabah. Tidakkah anda cemburu wahai anak-anak Sabah? Lihat kejayaan mereka sebenarnya untuk kita contohi. Namun begitu tidak perlulah untuk saya beri bukti yang lebih lagi. Cukup pada hari ini tanggal 12 Disember 2015 dikumpulnya anak-anak Sabah, baik daripada Universiti Utara Malaysia, baik daripada Universiti Malaysia maupun dengan ilmu saya sendiri, Universiti Malaysia, kita kumpul bersama-sama untuk bersaing di antara satu sama lain. Sebenarnya malam tadi saya ada terfikir seketika, alangkah indah juga jika saya bertemu jodoh di sini. 3 hari saya berada di sini, saya dapat menafsir, menaklumi juga mentakwil sebenarnya akan sifat-sifat anak Sabah itu sendiri. Tidak perlu untuk saya nyatakan di sini. Anda tahu jawapan dari seluruh hati. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini. Saya, Azimah binti Ayub. Saya, Azimah binti Ayub, anak lelaki yang muda, kampung Tanjung Papan. Ingin saya sampaikan terima kasih kepada anda semua sebenarnya. Jika tidak kerana orang Sabah pada ketika itu, saya tidak akan dapat dilahirkan di dunia hingga berjumpa peluangnya sangat cerah. Saya tinggalkan persoalan pada hari ini, kemampanan pembangunan pendidikan di Sabah. Sejauh mana akan terjaminnya ia? Anda juga yang bertudung kelabu, anda sila jawab. Sekian yang kami
yang berada di atas pentas sekarang ini merupakan finalis bagi pertandingan akhir kebajikan UPM. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Westmore Rajin Banding, merupakan yang dipertuliwan untuk pertandingan pada malam ini. Baiklah, di sebelah kanan saya merupakan peserta ataupun finalis daripada Universiti Teknologi Malaysia. Manakala di sebelah kiri saya pula merupakan finalis daripada Universiti Pendidikan Sultan. Baik, ingat ya? Okey. Sebelum itu, saya akan memberikan peluang kepada ahli-ahli dewan untuk menguji cuba mikrofon yang telah disediakan. Kalau tak elok, kita minta yang barulah. Okey, baik. Di perwakilan kerajaan, Perdana Menteri adalah Saudari Nur Ain Muhammad Tahir. Salam kepada Sulu Budiman. Yalah. Timbalan Perdana Menteri Saudara Mat Nizam Binuti. Assalamualaikum dari warga Citra sekalian. Okey. Yang ketiga, Menteri Pertahanan di perwakilan kerajaan Saudara Kevin bin Jafri. Selamat malam dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Dan Menteri yang tidak bersidang Saudari Nurul Farahin Sakinah binti Marzuki. Mana silang kat tangan sikit. Cantik. Baik, kita beralih kepada tuan rumah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, harap bertendang, bertengah. Nervous. Okey. So, okey, di perwakilan Pembangkang, Universiti Pendidikan Sultan Idris diketuai oleh Saudara Kenny Jaunin Anak B. Salam cinta dari anak kandung Sulu Budiman. Okey. Menteri pula. Pembangkang lah. Okay. Pembangkang, Timbalan Ketua Pembangkang Saudari Izzah Marudiyah binti Muhammad Isa. Assalamualaikum. Salam saya buat ibu kandung Sulu Budiman. Dan pembangkang pertama Universiti Pendidikan Sultan Idris, Bonza Saudara Muhammad Suhaimi bin Hidayah. Assalamualaikum, salam rindu daripada anak kandung Sulu Budiman. Menteri yang tidak seberapa sehat dan didudukkan di bawah, Saudara Syafaruddin bin Kapaluddin. Namanya Miss Universe. Baik. Jadi saya kira sabar. Okey, sabar. Sebab hari ini hangat kan? Okey. Baik. Jadi saya kira semua pendebat sudah pun mengetahui cara-cara perdebatan. Tapi saya kena ingatkan jugalah sebab bila berdebat ni shock sendiri kan. Bagi 7 minit cakap 10 minit. Time running. Mau balik pasti tunggu. Jadi, okey, sudah. Jangan ketawa lagi. Assalamualaikum. Baik, perdebatan akan berjalan selama 7 minit. Setiap ahli-ahli dewan hanya dibenarkan untuk bercakap 7 minit. Minit pertama, loji akan diberikan menandakan izin laluan diberikan. Contoh, itu. Minit yang ke-6 akan ditekan sekali lagi supaya orang yang minta izin laluan itu duduk. Contoh, bagus. Habis 10 minit, 2 kali. Macam mana 2 kali? Itu maknanya disuruh duduk. Tapi kalau kau tak pandai diam-diam, 7 minit setengah 3 kali contoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, barisan kerajaan pembangkang dan warga dewan yang bersidang kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Usul kita pada hari ini, satu Sabah mendahului satu Malaysia. Warga dewan sekalian, saya percaya majoriti daripada kita pada hari ini menginginkan agar hak-hak dan kepentingan istimewa pada hari ini diutamakan maupun diangkat. Bukan niat di perwakilan kerajaan pada hari ini untuk bersifat provokatif, tetapi yang kita inginkan hanyalah kepentingan ataupun hak-hak istimewa ini diangkat. Justru di perwakilan kerajaan, kami percaya satu Sabah mendahului satu Malaysia. Baiklah, selaku yang pertama di perwakilan kerajaan pada hari ini, saya akan melakukan pendefinisian usul. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Justru itu, kita berkenalan dengan pendefinisian usul sebelum seisi dewan jatuh cinta dengan konsep di perwakilan kerajaan pada hari ini. Pendefinisian satu Sabah merupakan konsep cadangan di perwakilan kerajaan, yang mana konsep satu Sabah ini adalah untuk menjaga kepentingan hak-hak istimewa bagi etnik-etnik di Sabah. Kerana kita tahu, sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963, kerajaan negeri Sabah telah mengemukakan tuntutan-tuntutan yang berkaitan hak-hak istimewa ini yang dikenali sebagai Perjanjian 20, hadirin-hadirat sekalian. Dan melalui perkara 20 inilah kita akan nilai dalam dewan perdebatan kita pada hari ini. Kami di perwakilan kerajaan pada hari ini mengunci perdebatan pada hari ini dengan mencabar pembangkang untuk bersemuka satu lawan satu, iaitu segala pemhujahan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini adalah berasaskan kepada perkara 20 Sabah ini, hadirin dan hadirat sekalian. Definisi mendahului menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat bermaksud melakukan sesuatu awal daripada segala sesuatu yang lain, yang mana secara konseptual di meja kerajaan pada hari ini kami menilai mendahului ini adalah mengutamakan, kerana secara falsafahnya menurut teori pembangunan peradaban dunia, dalam kita memupuk semangat perpaduan pada hari ini, kita nilai nilai-nilai dan keistimewaan sesuatu pihak itu tidak boleh kita ketemukan, hadirin dan hadirat sekalian. Justru dalam kes kerajaan pada hari ini, kepentingan hak-hak keistimewaan bagi etnik-etnik ini adalah diutamakan untuk pencapaian perpaduan nasional pada hari ini. Persoalannya, mengapa kita mengangkat hak-hak keistimewaan etnik-etnik Sabah ini, keistimewaan dan kepentingan Sabah dalam pembentukan perpaduan nasional ini akan membawa kepada konsep satu Malaysia yang lebih jitu, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah, nasional meja kerajaan pada hari ini. Sabar dengan pimpinan Universiti Pendidikan ini pada hari ini. Sabar, hadirin dan hadirat sekalian. Rasional pada hari ini, kita menilai kepada mengutamakan kepentingan dan hak-hak keistimewaan ini bagi etnik Sabah. Untuk apa? Mencapai perpaduan nasional. Beban tugas yang pertama akan menceritakan pembukaan dari segi perkara 12. Yang kedua akan menyampaikan dua hujah, perkara 15 dan perkara 20 dalam perkara 20 Sabah. Beban bukti yang saya galaskan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, buktikan pada sesi dewan satu Malaysia mendahului satu Sabah. Dan yang kedua, buktikan dalam keadaan semasa ini satu Malaysia masih mengutamakan kepentingan hak Sabah, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya meneruskan cerahan, silakan hubungan sebelah sana. Dato', saya wakilkan. Hari ini Dato', saya nak tanya satu soalan mudah. Adakah satu Sabah yang anda cadangkan ini adalah jelmaan kepada satu Malaysia? Hadirin dan hadirat sekalian, kalau kami bersetuju, maka tidak akan ada perdebatan pada hari ini. Adalah berbeza daripada satu Malaysia, kerana kami akan tunjukkan daripada satu Malaysia mendahului satu Sabah, tergagap sedikit, satu Sabah mendahului satu Malaysia pada hari ini. Dengan kepala hujah kedudukan khas bangsa asli Bumi Putra di Sabah menurut perkara 12, hadirin dan hadirat sekalian. Kita menilai permasalahan yang tidak memberikan pemerhatian kepada perkara ini. Hak-hak keistimewaan yang telah dijanjikan hanyalah asas angin, hadirin dan hadirat sekalian, tidak menampakkan hasil. Isu kadar kemiskinan masyarakat asli ini masih
berjaya untuk melahirkan keadaan kejayaan untuk kita menjaga hak kebajikan di Malaysia ini, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Sebab itulah perwakilan pembangkang akan tampil dengan lebih baik kepada anda. Rasional kami pada hari ini mudah, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, iaitu melihat kepada kejayaan Malaysia dalam mengatasi cabaran yang besar dalam dua aspek, iaitu ekonomi dan sosial, merangkumi Sabah, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, dan sekaligus dua perkara ini terus menjadi tunjang kepada puncak perwakilan pembangkang, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Matlamat perdebatan hari ini mudah, kami akan buktikan sebenarnya satu Malaysia mendahului satu Sabah. Sebelum saya masuk kepada konteks penghujahan, dipersilakan. Yang berhormat, apa garis pemisah anda tentang satu Sabah dengan satu Malaysia? Perjelaskan. Dato', sebab itulah saya tuntut kepada anda hari ini, kalau anda katakan satu Sabah ini bukan jelmaan kepada satu Malaysia, anda perlu tunjukkan pencirian dalam satu Sabah ini, ciri eksklusif ini tidak ada dalam satu Malaysia. Kalau tidak bercakap dengan keadaan konteks keistimewaan dan sebagainya, sebenarnya saya kira keadaan ini sudah ada pun dalam satu Malaysia, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Kronologi penghujahan perwakilan pembangkang hari ini akan bercerita kepada anda begini. Pertama, kami akan tunjukkan apakah keadaan cabaran yang dihadapi oleh negara. Yang kedua, kami tunjukkan bagaimana negara menghadapi cabaran ini, Tuan Yang di-Pertuan. Yang ketiga, kejayaan negara menghadapi cabaran ini, dan akhirnya menjustifikasikan kepada kita bahawa satu Malaysia ini mendahului satu Sabah, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Membuka tirai penghujahan di meja perwakilan pembangkang, yaitu dari aspek ekonomi. Kita lihat, untuk setiap dolar Amerika, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, apakah langkah kerajaan dari aspek satu Malaysia untuk kita mengatasi keadaan ini? Majlis Tindakan Ekonomi Negara di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir hadir dengan penyelesaian unik dengan menambah nilai ringgit kepada nilai dolar, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Dengan penambatan yang dilakukan ini, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, maka berlaku keadaan bagaimana pada hari ini kerajaan kita menyelamatkan daripada rakyat terus terkesan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu pada ketika itu, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Seterusnya kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang berjaya mengeluarkan Malaysia dari perangkap pendapatan sederhana. Untuk pengetahuan anda semua, daripada kita keluar daripada perangkap ekonomi sederhana ini bukanlah perkara yang mudah, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Namun, perangkap ekonomi sederhana ini kita cuma berada dalam 3 bulan sahaja, tapi kita telah berjaya, dan kini defisit negara semakin berkurangan, dan kita berada dalam landasan tepat untuk mencapai defisit sifar menjelang 2020. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, rangkuman penceritaan saya tunjukkan pada hari ini. Benar, kita ada cabaran yang besar dihadapi oleh negara, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, dari aspek ekonomi. Bagaimana kita terkesan dengan ekonomi yang tidak menentu dahulu, tapi hadir dengan penyelesaian. Dan keadaan cabaran besar ini mampu untuk kita hadapi dan telah berjaya untuk kita tangani. Membuktikan kepada kita pada hari ini bahawa sebenarnya satu Malaysia ini mendahului satu Sabah, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Maka saya kira dalam dewan perdebatan dengan usul satu Sabah mendahului satu Malaysia pada hari ini wajar untuk kita tolak bersama-sama dalam dewan atas susunan kami melihat kepada kejayaan Malaysia mengatasi kejayaan dalam cabaran yang besar. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada saudara Kenny Yahudin. Beliau merupakan pelajar pada malam ini. Salam jurutera buat semua. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memulakan kepada agenda pembicaraan saya di meja kerajaan, saya ingin melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, pencerahan kes di meja kerajaan terlebih dahulu, dan seterusnya membidas kes perwakilan pembangkang. Pada hari ini, Tuan Yang di-Pertuan, kes yang cuba dicadangkan oleh perwakilan kerajaan dengan menilai adanya keistimewaan hak-hak rakyat Sabah pada perkara perjanjian 20 ini, Tuan Yang di-Pertuan, yang mana sekiranya kita mengutamakan keistimewaan hak-hak rakyat Sabah ini, Tuan Yang di-Pertuan, kita mampu untuk mencapai perpaduan nasional dalam satu Malaysia, Tuan Yang di-Pertuan. Tetapi masalah pada hari ini apabila hak-hak keistimewaan ini tidak diutamakan, sehingga itulah macam mana kita nak capai keadaan satu Malaysia yang jitu serta cemerlang. Hadirin dan